Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini kita nak sambung perbincangan soalan struktur dan soalan esei. Okay, modul intervensi pembelajaran SPM 2021. Okay, soalan struktur kita tinggal satu je. Seterusnya soalan esei. Okay. So, kita tengok pada soalan. Okay. Rajah 8.1 menunjukkan binatang yang banyak terdapat di negara Australia. Dilabelkan P kat sini menunjukkan kawasan K. Okay, ni Nazura dah jawab kat teacher. Namakan jenis rangka bagi haiwan ini. Okey, betul tak jawapan dia rangka hidrostatik? Okey, jawapannya adalah rangka dalam. Okey, rangka dalam. Rangka dalam menunjukkan rangka ataupun tulang di dalam badan. Okey, dalam badan. Kita ada lagi satu. Rangka luar. Bila rangka luar tu, okey, rangka luar, rangka, dia tak panggil, kita tak panggil tulang tapi kita panggil rangka keras dia tu kat luar. Contohnya adalah ketam. Okey, ketam kan, kita makan ketam tu kita buka kulit yang luar tu kan, nak dapatkan isi kat dalam. So itu rangka luar. Nazura baru masuk Salahnya jawapan rangka hidrostatik tu, jawapannya adalah rangka dalam. Sebab kangaroo ada tulang di dalam. Rangka hidrostatik pula adalah melibatkan haiwan yang tak ada rangka luar. Contoh cacing. Cacing kan lembik macam tu kan. So dia tak ada rangka luar dan dia juga tak ada rangka dalam. Dia ada guna apa dalam dia? Kita panggil bendalih. So bendalih ni, Allah Akbar tulisan. Bendalih ni dia memberi macam tekanan pada dinding. Okay, pada badan tu kita panggil tekanan hidrostatik. So itulah rangka hidrostatik. Okey, B, terangkan penyesuaian anggota badan haiwan dalam rajah 8.1 untuk dia melakukan lompatan. So, penyesuaian anggota badan bermaksud bagaimana dia punya kaki dia tu. Okey. Kaki dia tu bagaimana keadaannya. Okey. So kita tengok pada jawapan. Kekuatan lompatan sangat bergantung kepada tendon, elastik yang kuat pada kaki untuk menyimpan tenaga untuk melompat. Okey. Jawapan tu bukan pada, kat bawah ni ada point sebenarnya menyimpan tenaga untuk melompat, tapi jawapan tendon tu salah. Okey. Macam mana nak buat jawapan yang betul? Kat sini hanya tukar, ayat ni dah betul tapi hanya tukar kepada otot extensor dan otot flexor. Okay. Teacher nak tanya, nak recall balik tak soalan, bukan soalan, tentang ni, macam mana dia melompat ni? Yang lain?
Kalau tak perlu, Tak teacher terangkan nak. sikit je. Tak nak. Kalau tak, teacher kat textbook. Okey. Jawapan Azrah ni dah betul dah. Bukan tendon yang menyimpan tenaga. Otot yang menyimpan tenaga. Okey. Otot dia, elastik tak boleh guna lah. Kuat. So dia mempunyai, boleh tambah dia mempunyai kaki yang panjang dan kuat. Okay. Kaki panjang dan kuat. Otot dia juga kuat. Menyimpan tenaga untuk melompat dan menghasilkan apa ke depan? Daya tujah ke hadapan. Okay, menghasilkan daya tujah ke hadapan. Bila dia nak melompat tu, dia bengkokkan kaki dulu. So, dalam buku kamu, kamu belajar belalang. Tapi, bila soalan dia boleh tukar kepada haiwan-haiwan lain. Okay, haiwan-haiwan lain seperti arnab, ini dia bagi kangaroo. So, dia bagi je haiwan yang menggunakan konsep lompatan. Okey, soalan 2. Uraikan tindakan otot yang terlibat semasa pergerakan anggota belakang yang berlabel P. Okey, P tu menunjukkan otot. Okey, tindakan otot. Oh, sorry Sekejap. Dia nanti lampu jawapan dia tu. Okay. So, otot P tu adalah otot flexor. Okay. Atau otot bicep femoris. Flexor dengan extensor tu yang umum, tapi untuk kaki sebenarnya bicep femoris dan quadricep femoris. Ingat tak kita belajar last year sambil duduk berjalan tu? Okey. Kalau kat sini kamu tak ingat nama otot, kamu boleh terus letakkan pasangan otot, okey, bertindak secara antagonis, iaitu otot yang pertama mengecup, otot yang kedua mengendur. Maksudnya kamu tak ingat nama otot. Tapi kamu tahu otot itu bergerak secara antagonis. So P2, markah kedua, pengecutan otot flexor menghasilkan daya. Okey. Menyebabkan kaki ditarik ke arah badan dan kaki bengkok dalam bentuk Z. Okay. So, cuba kamu kalau kamu nak melompat, kamu akan duduk macam mencangkung dulu. Okay, bila kita dalam duduk macam tu, kaki kita dalam keadaan bengkok yang mana otot flexor kita mengecut. Okay. Soalan C. Atlet yang terlibat dalam sukan kategori lompatan perlu mempunyai sistem otot rangka yang kuat. Cadangkan satu makanan yang sesuai untuk atlet tersebut. Okey? Makanan apa yang sesuai? Okey. Tengok jawapan. Susu. Susu dah betul. Kandungan karbohidrat ni, adakah kandungan karbohidrat ni sesuai untuk sistem rangka? Okey. Protein betul.
mampu memberi kesan positif, tak cukup umum lagi. Masih umum lagi. So, jawapannya susu yang berkalsium tinggi. Ataupun letak protein pun betul. Kerana apa? Kerana kalsium tu diperlukan untuk membina jisim tulang. Okay. Kalau kamu guna kalsium, penerangan juga kalsium. Kalau makanan tu protein, kena cerita protein. Kalau kalsium, susu berkalsium tinggi, kalsium itu digunakan untuk membina jisim tulang. Okay. Kalau guna protein, protein membina tisu otot yang kuat. Kalsium untuk sistem tulang, ketupan tulang, protein untuk otot. Okay, faham ya? Okay, kita nak buat soalan 9A. Darjah 9.1 menunjukkan dua jenis organisma yang mempunyai sistem respirasi yang berbeza. Terangkan bagaimana penyesuaian struktur respirasi R menghalang ia daripada kempis ketika tekanan udara berkurang. Okey, dia nak cerita pasal R saja. R ni sistem dia, sistem penyesuaian. Bila soalan penyesuaian, kamu mesti nyatakan struktur itu. Struktur apa? Dia mempunyai struktur yang macam mana? Dan fungsi struktur tersebut. Okay. Ini tak ada jawapan, so kita tengok pada skema terus. Okay, 9A 1. Bila struktur respirasi serangga, okay, untuk dia bertahan dengan keadaan tekanan udara, yang pertama spiracle. Spiracle-nya mempunyai injap yang boleh dibuka dan ditutup. Okay, sedia mengawal kandungan udara yang masuk, keluar, masuk ke dalam badan dan keluar daripada badan. Okay, yang kedua trakea dia dilapisi gelang kitin. Gelang kitin tu kuat untuk menghalang struktur respirasi daripada runtuh. Kalau kita ingat lukisan dia, silakan. Okay. Dan ada juga yang ada kantung udara. Ini sistem trakea. Ini adalah spiracle. Trakea dia ada gelang kitin. Okay, ini tracheol dan juga sel badan. Okay. So, kat sini spiracle dia ada otot yang mengawal bukaan dan tutup dia. Okay, mengawal bukaan. Lepas tu, dia punya trakea ada gelang kitin. Gelang kitin ni boleh mencegah daripada struktur itu runtuh apabila tekanan udara dalam ni tinggi. Okay, ketiga kantung udara setengah serangga yang jenis besar, maksudnya belalang yang jenis besar-besar ni, dia mempunyai kantung udara yang mana ia membantu mengawal tekanan udara dalam badan supaya meningkatkan pergerakan gas. So, udara ni boleh disimpan dalam kantung udara bila diperlukan. Okay, udara akan dihantar ke sel badan. So, berlaku pertukaran gas. Penggunaan kantung udara tu penting semasa dia aktiviti cergas. Aktiviti cergas tu
kantung udara tu sangat penting untuk menyimpan, membantu dia menyimpan udara. Okay, bila dia melompat dalam jangka masa yang lama, dia lompat tak berhenti, ataupun dia terbang. Okay. So, soalan yang seterusnya, huraikan bagaimana struktur Q dan R disesuaikan untuk menambah kecekapan pertukaran gas. Okay. Untuk ini pun sama. Okay, soalannya sama. Bukan soalannya sama. Bentuk soalan atas dengan bawah ni sama. Maksudnya dari sudut penyesuaian struktur. Ini pun sama je ni. Cuma dia tukar dalam bentuk ayat yang berbeza saja. Tapi belakang dia, okay, kepentingan dia tu berbeza. So kepentingan soalan 2 adalah menambah kecekapan pertukaran gas. Untuk penambahan kecekapan pertukaran gas, okay, kita tengok pada serangga dulu, R. Dia mempunyai sistem otot. Okay, sistem otot dia. Okay, sistem trakea mempunyai trakeol untuk menyalur terus ke dalam sel. Ya, sini salah ni, sistem trakea. Kedua, trakeol mempunyai dinding nipis pun tertinggal setebal satu sel. Penting setebal satu sel, jangan tinggal. Okay, untuk membolehkan resapan berlaku dengan mudah. Trakea mempunyai lapisan yang lembab, betul, supaya gas respirasi mudah melaluinya. Bukan melaluinya, melarut. Sebab dia lembab, gas boleh melarut. Bilangan trakeol yang banyak menyediakan jumlah luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. So, fungsi kat sini penyesuaiannya adalah untuk pertukaran gas. Nampak beza struktur tu berbeza. Okey, untuk ikan pula. Okey, bagaimana ikan disesuaikan? Ikan disesuaikan untuk meningkat kecekapan pertukaran gas. Ikan mempunyai filamen dan lamela yang banyak. Okay. Kalau tengok dalam bentuk soalan ni, dia tak suruh compare, dia tak suruh banding, dia tak suruh beza. Dia suruh huraikan je. So kamu boleh buat dalam perenggan yang berbeza dan tak selari pun tak apa. Sebab dia bukan soalan bandingan. Okey, filamen dan lamela yang banyak meningkatkan jumlah luas permukaan supaya pertukaran gas yang berkesan kepada ikan. Membran insangnya nipis membenarkan resapan gas respirasi dengan mudah. Nipis pun kena tambah setebal satu sel. Filamen mempunyai banyak jaringan kapilari darah supaya pengangkutan gas berlaku dengan cepat. Filamen dikelilingi air. Okey, ini berbeza sikit Jangan buat filamen lembab. Buat filamen dikelilingi air. Membenarkan gas respirasi melarut dengan mudah. Okey. Nyatakan struktur yang ditunjukkan oleh M dan N. Glamour soalan ni. Okay, soalan respirasi ni kamu kena study, cekapkan dia punya point-point dia tu, nama struktur, penyesuaian, kalau nak bandingkan dan
mekanisme dia. Sebab bila kamu belajar dalam bab respirasi ni, dia ada organisma yang berbeza. Manusia, belalang, katak, ikan. So dia boleh dan gemar sekali buat soalan perbandingan struktur ataupun perbandingan mekanisme. Okey, untuk soalan struktur ini, apakah M? M ni adalah tracheal dan N adalah alveolus. Okay, ni nak kena denda ni siapa yang tak buat ni. Okay, tracheal dan alveolus. Ni B pula dah. Itulah B2. Huraikan persamaan dan perbezaan antara organ respirasi serangga dan manusia. Okey, organ respirasi, apa persamaan dia? Bila dia datang dengan 8 markah, kamu kena buat 2, 6. Okey, mesti sekurang-kurangnya ada 1. Kalau kamu buat 1 persamaan, mesti buat 7 perbezaan. Jangan buat, kalau kamu buat 8 perbezaan, okey, perbezaan ni 8, tapi bila ditanda hanya dapat 7 markah sahaja. 7 max kita panggil. Walaupun 8-8 tu betul. Sebab dalam soalan dia nak persamaan juga. Okay, faham ya? Bila dia nak persamaan dan perbezaan, kena letak sekurang-kurangnya 1. Salah tak apa. Janji ada. Maksudnya kamu tulis, okay, persamaan dia apa. Tapi salah. Tak apa. Jangan terus buat semua perbezaan. Okey. Persamaan dia, kedua-dua mempunyai permukaan nipis setebal satu sel untuk membantu gas respirasi. Okey. Tracheal ni pun nipis, alveolus pun nipis. Okey, permukaan dinding dia tu nipis. Supaya bila nipis, cepatlah gas meresap masuk dan keluar. Kedua, dia mempunyai jumlah luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Okey, bilangan dia, bilangan alveolus yang banyak pada manusia dan bilangan tracheal yang banyak pada serangga. Okey, perbezaan dia, okey, pada struktur ini, kalau pada trachea, dia dikuatkan dengan kitin kat sini. Kalau pada manusia, di sini kita ada gelang rawan. Itu perbezaannya. Untuk mengelakkan trachea ataupun trachea pada haiwan ataupun pada belalang daripada kempis ataupun runtuh akibat tekanan yang kuat. Okay, tekanan udara yang kuat. So, mengelakkan dia daripada runtuh. Okay, dinding alveolus lembab. Okay. Tracheal pun lembab tetapi dinamakan cecair tracheal. Fungsi dia sama untuk gas melarut dengan mudah. D3, alveolus tu mempunyai, kejap kamu tak nampak sangat kan bawah. Sekejap. Ini tadi. Okey, alveolus, pada alveolus
Dia mempunyai jaringan kapilari darah manakala tidak terdapat pada tracheol. Sebab pada manusia, gas diangkut oleh jaringan, diangkut oleh darah sel darah merah. Manakala tracheol, udara tu meresap terus masuk ke dalam sel. Okay, resapan udara berlaku secara terus. So, point dia struktur dan fungsi. Struktur dan fungsi. So, dapat markah. Okay, soalan 10A1. Okay, bagi statement kat sini. Okay, pankreas adalah kelenjar yang bertanggungjawab untuk mengekalkan aras glukosa. Okay, julat normal, dia bagi statement kat sini berapa. Sekumpulan kelompok sel Langerhans dalam pankreas menghasilkan dan merembeskan hormon insulin dan glukagon secara berterusan ke dalam aliran darah. Okay, hormon ini digunakan untuk mengatur aras glukosa dan kekal dalam keadaan julat normal. Okey. Terangkan keadaan yang berlaku kepada individu apabila pankreasnya tidak dapat menghasilkan hormon insulin. Cadangkan cara mengatasi masalah tersebut. Okey, sorry. Okey, bila kita nak terangkan, bila dalam tu ada soalan dua. Nyatakan keadaan orang tu dan juga cadangkan cara kat dia. So, orang itu mengalami kencing manis. Dia mengalami penyakit kencing manis, betul. Kalau kamu tulis diabetes, diabetes sahaja salah. Kena ada diabetes mellitus. Okay. Penerangannya, tengok jawapan Zainah, tiada hormon yang dirangsang untuk menurunkan glukosa berlebihan. Tambah sini aras ya. Aras glukosa berlebihan dalam darah kepada glikogen menyebabkan apa? Hemostasis. Salah. Menyebabkan, poin kat sini ialah kandung apa ayat dia. Aras gula yang tinggi ataupun aras glukosa yang tinggi dalam darah. Okey, so mengambil suntikan insulin di hospital untuk menurunkan. Okey, betul. Mengambil suntikan insulin betul, pil insulin betul, mengurangkan makanan yang mempunyai gula yang tinggi pun betul. Okey. Ni dia punya skemanya. Okey, nombor 2. Raja menunjukkan pusat kardiovaskular dalam otak serta baru reseptor aorta dan baru reseptor kariotik. So dalam otak kita ada pusat kawalan. Okey. Dia bagi gambar jantung. Ada nodus SA, ventricle, artery, vena, barrier kariotik dengan baru reseptor aorta. Okay, pada aorta kat sini, kat sini. Okay, dia letak kat situ neuron parasimpatetik dengan neuron simpatetik. Ini melibat, mengibatkan mekanisme kawal atur tekanan darah. Apabila seseorang mengalami darah tinggi, tekanan darah tinggi. Okay.
Dia nak mekanisme. So mekanisme ni menunjukkan urutan-urutan bagaimana maklumat-maklumat tu dihantar di dalam sistem. Okay. Azrina jawab melibatkan kelenjar adrenalin, tapi tak ada dalam gambar Azrina. So bila tak ada dalam gambar, yang kat sini ni tak ada markah. Sebab kelenjar adrenal tidak dilabel. Okey, sebab yang ni dia nak dalam sistem, sebab kita ada belajar dua, sistem saraf dan sistem endokrin. Yang ditunjukkan dalam gambar adalah sistem saraf. Yang jawapan ni adalah sistem endokrin. Walaupun penyataan itu betul, tapi tak ada markah. Okey, kita tengok pada start ayat ni, baru reseptor menghantar impuls ke pusat kardiovaskular di media oblongata. Okey, kat sini betul. Okey. Tapi pusat kardiovaskular, ini hormon dibebaskan melakukan mekanisme pembetulan. Okey, kat sini tak ada. Denyutan jantung diperlahankan, arteri mengembang, tekanan darah kembali normal. Okey, tekanan darah kembali normal ada markah. Cuma denyutan jantung diperlahankan tu pun ada. Cuma kat sini ni perkataan mengembang. Kita ada mengecut dengan mengendur saja. Mengembang tak ada. Okay. So apa poin yang jawapan dia? Okay. Baru reseptor dia akan mengesan tekanan yang tinggi tu. Okay. Yang terletak pada aorta. So dia akan hantar maklumat ke pusat kawalan, iaitu pusat kardiovaskular yang terdapat dalam medula oblongata. Pusat kawalan atau pusat kardiovaskular ni akan hantar ke impuls tersebut ke jantung. Okay, melalui neuron ni. Ni dia bagi bantuan gambar kat kamu. Okay, hantar impuls ke jantung menyebabkan jantung tu denyutan jantung samalah markah dengan pengecutan otot kardiak berkurang. Okay, arteri akan mengendur. Mengendur sama maksud dengan vasodilatan. Tadi jawapan tadi salah mengembangkan. So, bila dia mengalami pengenduran, jumlah aliran darah akan berkurang. So, tekanan darah akan berkurang dan kembali normal. Okay. So, bila ada soalan mekanisme, dia mesti ada satu situasi untuk dikembalikan kepada normal. So, ini penting. Kalau tinggi, tekanan darah itu akan berkurang dan kembali normal. Kalau kamu buat berkurang saja, tak ada markah. Sebab bila berkurang je, berkurang mendatangkan sakit lain pula bila tekanan darah rendah. So, kamu kena buat kurang dan kembali normal. Okay? Okay, kita tengok soalan B. Soalan B ni pun soalan dua situasi. Kalau dalam buku teks tu, dia memang panjang lah jawapan dia. Okay, menunjukkan dua individu A dengan S dengan suhu yang berbeza. Ini suhu panas, ini suhu sejuk. Okay, kedalaman dikawal untuk mengekalkan suhu badan pada jurat normal kerana suhu badan normal adalah 37 darjah Celsius.
Terangkan perbezaan pengawal aturan suhu melalui cara fizikal dan cara kimia. Kedua-dua apa? Kedua-dua individu tersebut. Okey, suhu Azrina kena yang atas ni melepasi. Okey, kena tambah sikit Buat tambah individu R. Yang ni tambah individu S. Okey, kalau macam ni, kalau tak ada R, tak ada S, dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, pemeriksa tu tahun tu dia linear. Okey, kalau tak ada mention R atau S, terima jawapan secara logik lah, nampak dua perbezaan yang berbeza. Mai tahun yang straight, tak ada R, tak ada S, salah semua terus. So dia ada dua kemungkinan kemungkinan yang selamat dengan yang tak selamat. Tak teacher. Okey, kamu faham soalan ni? Teacher nak adjust slide tu tak nampak. Okey, bila kamu tengok soalan ni, dia kata ada dua keadaan iaitu fizikal dan kimia. Fizikal melibatkan rambut, bulu roma, melibatkan peluh, itu kita panggil fizikal. Dan bila soalan bandingan macam ni, perbezaan kan, lebih baik kamu buat dalam bentuk kotak sebab kita takut dia tidak parallel tu berlaku. Okay, so kita tengok dulu. Yang pertama, suhu meningkat melebihi 37. Suhu kurang melebihi 37. Okay, dapat poin pertama. Termoreseptor pada hipotermia mengesan rangsangan. Hormon dirembeskan. Okay, yang tu tak perlu. Itu adalah mekanisma. Bila mekanisma, dia tak ada markah kat sini. Okay. Hormon dirembeskan oleh kelenjar pituitary. Hormon apa tak diterangkan. Okay, berlaku mekanisme pembetulan salur darah mengembang. Okay, poin mengembang salah kat sini. Bulu roma condong. Okay, bulu roma condong nak bagi markah. Kita tengok yang bawah pula. Salur darah mengecut ni walaupun betul atau salah. Bulu roma menjadi tegak. Okay, parallel Parallel maksudnya masih dalam ayat yang sama, kedudukan dia. Okey. Menyebabkan badan berpeluh, yang ini menyebabkan kurang peluh dihasilkan. Otak rangka, aktiviti dan otak rangka berkurang. Aktiviti otak rangka mengecut dengan benda secara aktif. Okey, betul. Menurunkan suhu badan. Okay, menyebabkan seseorang itu menggigil, betul. Ini masih dalam poin yang sama. Meningkatkan suhu badan. Pada yang sama, hormon tertentu dirembeskan. Hormon apa? Air kencing tak terlibat. Suhu kembali normal. Kita tengok poin yang bawah.
suhu badan meningkat, tak ada normal. Nampak kan? Tidak parallel, tak ada normal kat sini. Sepatutnya normal. So dia jadi, ada tak? Kok teacher tak nampak? So dapat 3 markah sahaja per 10. Rugi bila buat macam ni, kena baca atas bawah. Periksa akan baca atas bawah. Lepas tu bila kadang-kadang bila kamu menulis tu, kamu menulis dalam keadaan yang apa? Dia tak tengok dah atas tu apa. Dia tengah seronok menjawab. So rugi kat sini. Faham ya? Diorang tak? Teacher, dia dah habiskan hormon apa? Hormon apa? Sekejap kita tengok hormon apa. Macam kita je lupa. Syafiqah boleh masuk dah? Syafiqah masuk dah lah. Baru baca mesej. Syafiqah ada kan? Tadi nampak. Okay, terusnya kita tengok apa, macam mana dia nak kira tu hormon apa. So, bila jawab soalan perbezaan, kamu buat dalam bentuk jadual, lepas tu ruang tu bagi besar. Berapa? 4 baris. So, kamu jawab tu, barulah dia parallel. Sebab dia nak kata kat sini, perbezaan kawal atom. Bukannya mekanisme. Yang Azlina cerita tadi, itu mekanisme. Dihantar ke mana impas tu dihantar dulu. Itu tak perlu. Tengok pada soalan. Okay, cara fizikal. Okay, teacher buat label. Cara kimia. Pertama kita cerita suhu meningkat melebihi normal. Suhu di bawah jurat normal. Okay. Otot, ni salah typing error metabolis, otot, apa ni? Otot ataupun metabolisme badan kurang dirangsang supaya mengendur ataupun mengecut. Ini tentang bulu roma. Okey, ini semua fizikal. Okey, bila bulu roma condong, apa yang berlaku ialah lapisan udara nipis. Bila lapisan udara nipis, kurang haba terperangkap, so haba dapat dibebaskan dengan cepat. Okey, keadaan bulu roma kita bila dalam keadaan sejuk, bulu roma tegak. Ni kalau tulis lukis tangan. Bila bulu roma tegak, udara terperangkap kat sini. Okey, bila udara terperangkap, haba tak dapat dibebaskan. Kalau dalam keadaan bulu roma condong, ruang ni akan jadi kecil, so kurang udara terperangkap, menyebabkan haba dapat dibebaskan. Okay. Ini semua fizikal ni fizikal lagi. Fizikal. Sampai sini. Ni fizikal. Okay. Yang bawah ni kimia. Salah. Ini kimia. Okay. Otot pula dah. Arteri ataupun salur darah mengembang. Ni salur darah mencerut. Salur darah kita tak boleh mengecut. Ini otot. Otot mengecut. Salur darah mencerut. Okay, mencerut supaya kurang darah dialihkan ke kulit. Bila kurang darah, kurang haba dibebaskan secara sinaran. Okay, ini keadaannya dua penerangan kepada keadaan itu. Okay, kelenjar peluh tidak dirangsang menyebabkan peluh tidak berlaku. Samalah poin ni. Kalau kamu kata tidak berpeluh. Okay, otot rangka mengecut dan mengendur, badan menggigil. So teacher boleh bagi markah lagi lah Kak Azrina tadi. Menggigil, dia dapat poin yang lain. Tapi kat atas tak ada poin badan tidak menggigil. Tak boleh bagi markah juga.
Okey. Kelenjar adrenal kurang dirangsang untuk merembeskan adrenalin. So, kadar metabolisme berkurang. Kelenjar tiroid tidak merembeskan tiroksina. Okey, tiroksina bawah tu tiada haba berlebihan di jana. Okey. Dan poin yang tak ada dalam skema tapi boleh diterima ialah kalau atas ni suhu badan meningkat melebihi normal, bawah suhu badan kembali ke julat normal. Okey, kita boleh masuk soalan 11. Ada masa sikit lagi. 5 minit lagi sempat tak? Okey, raja sebelah menunjukkan seorang individu yang mengalami pembedahan pintasan perut sebagai alternatif rawatan pesakit obesiti. Terangkan bagaimana keadaan pintasan perut ini menjadikan rawatan untuk mengatasi masalah obesiti. Okey, masalah obesiti. Kenapa dia membantu? Dia melibatkan pengecilan, dia shortcut kan? Mengurangkan saiz perut, betul. Menghadkan penyerapan salah sebab penyerapan berlaku di usus. Bila kamu guna perkataan penyerapan di sini, jadi salah. Apa buat soalan ni? Lupa lah teacher. Ika. Ika Okey. Pencernaan kat sini kurang sebab hanya pencernaan protein je yang berlaku. Dapat mengawal kandungan glukosa dalam badan pun tak. Okey, jawapannya ialah mengurangkan kuantiti makanan yang boleh diambil. Orang yang buat pintasan perut ni dia tak boleh makan banyak. Sebab dia punya kata saiz perut dia tu pendek. Okey, mengurangkan. Dia menghadkan makanan ke teacher? Dia menghadkan makanan. Nah, itu ayat yang betul. Dan dia mengurangkan jisim badan. Dia kalau dia nak makan, macam kalau kita sepinggan nasi tu adalah normal, dia mungkin makan suku saja untuk sekali makan. Okey, kita tengok bincangkan kesan sampingan masa pendek dan masa panjang pintasan tersebut kepada tahap kesihatan manusia. Okey, jangka pendeknya apa kesannya ialah ni tak ada. Dia nak lebih kepada masalah masalah penyakit stroke tak, jantung tak ada juga, tak ada juga. Kita tengok jawapan dia. Okey, ini tadi kesannya jangka pendek. Kesan jangka pendek ialah reflux acid. Reflux acid tu di mana asid yang dalam perut tertolak ke kawasan esophagus. Okay. Sebab sepatutnya kat sini kita ada, kalau secara normal kita ada penyekat kat sini. Apa injak. Injak tu nama apa, tak lupa dah teacher. So injak tu dia menutup supaya asid tak tertolak pergi ke esophagus. So bila buat pintasan perut, dia terganggulah sikit kat sini. So berlaku acid reflux ataupun reflux acid. Bila berlakunya reflux acid, dia akan senang rasa mual dan muntah. Esophagus akan mengembang dan jangkitan risiko semasa pembedahan. Kesan jangka panjang, aras glukosa yang rendah, malnutrisi, ulcer perut dan masalah penyah-injaan. Okey. 2 markah, mesti satu yang pendek, satu yang jangka panjang. Okay, jadual 1 menunjukkan makanan harian yang diambil oleh seorang ibu mengandung.
So kita kena justifikasi adakah menu tersebut sesuai atau tidak pada ibu yang mengandung itu. Terangkan jawapan anda. So kalau kita tengok pada menu ini, kita kena justify sesuai atau tidak. So bila kita tengok, okay, dengan susu ada gula, asid lemak, tuna sandwich, telur goreng. Okay, minum pagi, kari pap, minum kopi. Makan tengah hari, nasi, kari daging, ayam goreng, susu, teh ais, dadih manis, aiskrim. So dia banyak makan makanan manis. Kita nampaklah minuman berkarbonat, burger daging berkeju, 2 slice cake, capati with ghee, 1 mangkuk kacang dal, 1 mangkuk bubur nasi dan salad hijau. So bila kita tengok semua ni, dia adalah menu yang tidak sesuai kepada ibu mengandung. So kita kena terangkanlah kenapa tak sesuai. Tak sesuai kerana dia mengandungi kuantiti yang salah. Salah ni bermaksud ada kandungan kuantiti yang tak sama. Sebab kalau menu gizi seimbang, kita mestilah ada 7 kelas makanan dalam kuantiti yang betul. So, penerangannya diberi nasi capati sandwich kari pap mengandungi karbohidrat yang tinggi. Okay, kena tambah tinggi sebab lebih boleh menyebabkan obesity ataupun karies gigi ataupun diabetes mellitus. Okey, susu, ayam goreng, sambal sotong, kacang dal dengan tuna mengandungi protein. So bila dimakan berlebihan, protein berlebihan akan menyebabkan gout dan kegagalan ginjal. Penggunaan minyak sapi, santan dalam nasi lemak, ayam goreng, telur goreng mengandungi banyak lipid. So bila lipid berlebihan menyebabkan penyakit kardiovaskular. Tak boleh buat penyakit jantung ya, penyakit kardiovaskular yang tepat. Okey, sayur-sayuran dia sikit je kat bawah ni je dia makan sayur. So, sayur itu mengandungi serat, vitamin dan mineral. Kekurangan serat menyebabkan sembelit. Ataupun kekurangan vitamin menyebabkan apa? Beri satu contoh vitamin, katalah vitamin C. Kekurangan vitamin C menyebabkan penyakit gusi berdarah, scurvy. So kamu bagi satu penyakit. Okey, ambil satu contoh vitamin dan penyakit yang selari. Makan kek, aiskrim, minuman berkarbonat, ada apa? Gula yang tinggi. So makanan rapuh ni ada gula yang tinggi. Gula yang tinggi menyebabkan diabetes mellitus. Minuman ringan mengandungi pewarna tiruan menyebabkan kanser. Kofein mengandungi kafein yang menyebabkan merencat perkembangan fetus. So kena justify kenapa makanan tu tak sesuai. Okey, soalan B, soalan yang terakhir. Cadangkan menu baru yang perlu diamalkan oleh ibu mengandung tersebut supaya mengelakkan kesihatan. So bila kita nak cadangkan menu, kita tak boleh cadang sesuka hati. Apa maksud teacher cadang sesuka hati? Kita kena gantikan mengikut sarapan pagi, minum makan tengah hari, minum petang, makan malam. Mestilah ada 7 kelas makanan dengan kuantiti yang betul. Okey. Yang pertama, dia nasi lemak. Cuma kita gantikan menggunakan berkelas perang dengan telur rebus. Susu kita ganti dengan susu segar. Kita masih guna hampir sama, tapi kita upgrade dia untuk menjadi lebih sihat.
Minum pagi, tak ada langsung buah. Sebelum ni kita letak buah dengan air mineral. Tengah hari nasi kita boleh ganti dengan beras praboil. Okay, beras yang kurang kanji. So lebih sihat. Ayam kat sini, ayam goreng kita ganti dengan ayam panggang. Kari kita ganti dengan sup sayur. Minuman bersusu kita gantikan dengan jus buah-buahan. Minum petang kita ganti dengan kekacang dan buah dan air teh. Makan malam kita gantikan capati kepada nasi daripada beras praboil, ikan kukus, mangkuk salad, air mineral dan segelas susu. Okay, so ini baru menu. Lepas tu kita kena terangkan. Kenapa? Okay, beras perak ataupun beras praboil mengandungi kurang kanji, mengurangkan aras glukosa dalam darah. So, membekalkan karbohidrat yang cukup. Kita tak kata kurang, kita tak kata lebih, kita kata cukup. Bila benda tu baik, kita mesti guna perkataan cukup untuk menghasilkan tenaga yang mencukupi kepada ibu mengandung. Okey, mengurangkan pengambilan lipid, menggantikan yang bergoreng kepada rebus dan panggang, menggunakan air fryer, okey, untuk mengurangkan penyakit kardiovaskular. Sebab bila kita kurangkan lipid, kita dapat kurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Protein yang mencukupi untuk pembinaan pertumbuhan fetus ataupun menggantikan sel yang rosak. Lipid yang mencukupi. Kita tak kata lebih, kita tak kata kurang. Kita mesti kata cukup. Supaya suhu badan dan sumber tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan mengelakkan sembelit, memberi kesihatan tubuh badan kepada ibu mengandung. Susu membekalkan kalsium. Okay, kalsium ni untuk mineral. Dan kamu boleh juga tambah untuk vitamin. Okay, vitamin. Okay, mesti ada menu dan mesti ada penerangan. Okay, itu saja sambungannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.